Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada anda penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Keluarga kami sebenarnya keluarga kami dalam mentelaah ilmu, keluarga kami dalam mengkaji ilmu, keluarga kami dalam menyebarkan kebaikan. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Seruan siapa yang lebih baik? Melainkan seruan itu menuju mengajak kepada orang untuk melakukan kebaikan. Jadi, the first thing is I would like to congratulate. Saya nak ucap tahniah kepada anda semua kerana berjaya hadir, berjaya tengok Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Penonton yang Allah Ta'ala sayang sekalian, pagi ini saya bawa tajuk yang sangat istimewa untuk anda semua. Allah Ta'ala sebut, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk ingat kepada aku. Untuk ingat kepada Allah Ta'ala, kita nak seru nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Hatta daripada banyak-banyak nama ni, hari ini kita nak fokus kepada 4 nama sahaja. Di mana 4 nama ini, bila kita fokus, kita pergi satu persatu, bila kita beramal ibadah, kita sebut nama Allah Ta'ala, rasa nikmat, rasa lazat dalam beramal ibadah tu lain macam. Dia lebih dirasai. Beza beramal dengan ilmu dengan tak ada ilmu. Apakah 4 tajuk ni? Apakah 4 nama ini? Nombor 1, Dzul Jalali wal Ikram. Allah Ta'ala yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Seterusnya adalah Al-Muqsit, yakni yang maha adil. Dan yang ketiga adalah Al-Jami', Allah Ta'ala yang maha pengumpul. Dan yang terakhir sekali adalah Al-Ghaniyun, Allah Ta'ala yang maha kaya. Allah. Cantik keempat-empat nama ini. Inilah yang akan kita hurai nanti satu persatu. Jadi ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan panel undangan kita. Saya silakan, saya persembahkan kepada anda Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita digandingkan lagi Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada chemistry persamaan di situ. Ustaz pun tadi dah banyak murajaah. Saya boleh tengok banyak catatan sebenarnya. Mudah-mudahan anda semua telah bersedia dengan apa yang nak disampaikan, bersedia dengan buku catatan dan sebagainya. Tanda kita seronok dalam nak beramal ibadah, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, sebelum kita pergi kepada pengenalan tajuk kita, jom kita tengok status terkini COVID-19 di Malaysia. Berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia. Kes baharu sebanyak 22,262. Alhamdulillah. Kes sembuh baharu sebanyak 18,576. Jumlah kes aktif sebanyak 260,880, manakala kes kematian baharu sebanyak 223. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 1,535,286. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jom bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Kita terus menjaga SOP, pada masa yang sama kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari wabak pandemik ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk pengenalan tajuk kita akidah pada hari ini, kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan muqaddimah, pengenalan berkenaan dengan keempat-empat nama ini. Insya-Allah, dipersilakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ni sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan kita membincangkan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah yang sangat-sangat indah yang disebut sebagai Asma'ullah Al-Husna. Dan kita sudah pun sampai kepada nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani. 4 lagi nama Allah yang akan kita bincangkan pada pagi ini dan kita akan ambil satu-satu insya-Allah. Yang pertama saya nak teruskan kepada pembincangan yang pertama, Dzul Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa taala pemilik kepada keagungan dan juga kemuliaan. Kalau kita lihat perkataan Dzul Jalal. Dzu ni makna apa? Dzu ni maksud dia sahib, yang empunya. Sebab tu kalau orang ada harta dia sebut apa? Dzu malin. Dzu mal. Orang yang mempunyai harta. Itu perkataan dzu. Jadi Dzul Jalal. Dzul Jalal wal Ikram. Mana Allah yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Maka dengan sebab itu disebut oleh para ulama, apabila disebut Dzul Jalali wal Ikram, ialah Dzul Azamah, mempunyai kebesaran, wal Kibriya, keagungan, Dzul Rahmah, Allah Ta'ala mempunyai rahmat yang sangat-sangat luas, dan wal Ihsan, Allah Ta'ala memberi kebaikan yang sangat-sangat banyak, dan sebagainya lah. Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebut, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Akan kekallah zat Allah Subhanahu wa taala yang empunya al-jalal wal ikram, kebesaran dan keagungan. Dan juga dalam surah Ar-Rahman ayat 78 Allah Taala sebut, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha mulia nama Rabbmu, nama Tuhanmu, dzul jalali wal ikram. Yang mana Ibn Jarir menyatakan bahawa makna firman Allah iaitu maha mulia, ismu rabbik, nama Tuhanmu itu, iaitu maha mulia namanya, dan dzul jalal yang mempunyai keagungan, wal ikram yang mana hanya dia memiliki kemuliaan mengatasi segala makhluknya. Dan berkata Imam Az-Zajjaj, dia kata apa? Dzul jalal maksudnya adalah dialah Allah yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram. Allah pemilik keagungan, kebesaran, rahmat, kedermawanan, kebaikan dan pelbagai lagi, sebagaimana yang disebut juga oleh Syekh Sa'di. Sebab itu kalau kita nak pergi kepada kita kata definisi ta'rif yang lebih mudah untuk kita faham, Dzul Jalali wal Ikram ni maknanya Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan yang sangat luas terhadap makhluk-makhluknya. Apa buktinya? Dalil kita disebut tadi, buktinya antaranya Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Rezeki Allah Ta'ala tu menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menetapkan sesuatu, apa yang ditentukan oleh Allah pasti berlaku. Dan Allah Ta'ala mencipta sesuatu itu dengan sangat-sangat sempurna. Tidak ada kekurangan. Kalau kita buat sesuatu ni, ada dia punya kecacatan dia. Macam kilang kereta, buat kereta kan. Tiba-tiba lepas 6 bulan keluar kereta baru, diminta iklan. Iklan bagi tahu sila bawa untuk servis. Sebab apa? Ada part-part tertentu yang kurang. Bagi percuma aja. Itu biasanya. Sebab manusia ni bersifat dengan sifat kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah itu, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan yang mutlak. Semua makhluk di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Kita saja yang tak faham. La tafqahuna tasbihahum. Allah Ta'ala kata kamu tak faham tasbih mereka. Sedangkan semua penduduk langit dan bumi bertasbih kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah.
Tinggal kita kadang-kadang manusia ni yang malas nak bertasbih, yang malas nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga melihat bagaimana keagungan Allah Ta'ala ni tiada terbatas dan tidak bergantung kepada sesiapa, dan ia tiada tandingan, dan keagungan Allah bersifat baqa, iaitu kekal. Iaitu kita balik kepada yang kita belajar sifat 20 dulu, qidam dan baqa, iaitu sedia dan juga kekal, abadi selama-lamanya, as-sarmadiyah, maknanya selama-lamanya. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Itulah keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah pengenalannya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah maka terjawablah saya punya soalan secara persendirian Ustaz ya, berkenaan dengan jalali wal ikram. Tapi bila ada kalimah dzu itu Allah Taala yang memiliki akan segala kemuliaan dan juga kebesaran. Allah. Baik, kita nak pergi kepada soalan Facebook yang pertama untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Anna Karnina. Soalannya adalah, adakah Dzul Jalali wal Ikram bermaksud Tuhan yang Maha Mulia dan memiliki? Kerana Allah Subhanahu wa taala pemilik kebesaran dan kemuliaan dengan kesempurnaan zatnya ke atas sifat dan perbuatannya, selalu memberi nikmat kepada hamba-Nya. Cantik soalannya. Bagaimana dengan seseorang mengendalikan hawa nafsunya supaya menghindari dari segala kemaksiatan dari kemaksiatan memimpin diri dan keluarganya menjadi seseorang yang tawaduk dan membentuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cara kita nak aplikasikan daripada Dzul Jalali wal Ikram. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pemilik kebesaran dan kesempurnaan zatnya. Yang memang kalau kita lihat kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dibahaskan oleh para ulama, antaranya memang mulianya Allah, kemuliaan Allah Taala itu Allah memberi rezeki kepada setiap makhluk. Sehingga kan kalau kita lihat orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala pun mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita, orang buat jahat pada kita, agak-agak kita nak buat baiklah pada dia. Sudah tentulah kita tak akan bagi apa-apa kan. Siap balas dendam lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kemuliaan tersebut, Allah bagi rezeki kepada setiap makhluk, dan rezeki itu memang milik Allah. Sebab itu dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang rezeki, Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat itu Allah sebut wa mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami bagi. Bukan hak kamu punya. Kita jangan duk rasa bila rezeki itu kita punya, tidak. Kita ni cari saja. Hak mutlaknya hak Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Quran tu, daripada surah Baqarah awal-awal lagi, wa mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami bagi kepada mereka, yunfiqun, itu yang mereka sedekah, bukan hak mereka sendiri, bukan hak mereka sendiri, itu pun nak belagak, itu pun nak sombong kan. Jadi maknanya sepatutnya kita menghargai kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditanya juga tadi, kata silap saya dalam konteks keluarga kan. Betul, dalam konteks keluarga Ustaz. Dalam konteks keluarga bagaimana? Dia kalau dalam konteks keluarga ni kita nak menjadi insan yang mulia. Macam Al-Imam Ghazali kata apa, takhallaqu bi akhlaqillah kan. Allah Taala mulia, Allah nak kita jadi mulia. Maka dengan sebab itu bagaimana kemuliaan yang dapat diaplikasikan dalam keluarga? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Wuti dalam buku beliau Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menyatakan bahawa daripada ayat ni menunjukkan bahawa Nabi SAW ini boleh dicontohi dalam segenap perkara, daripada Nabi kecil sampai Nabi dewasa, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai bapa dalam keluarga,
Nabi sebagai tonggak keluarga, sampailah Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai pemimpin, sebagai jiran sahabat dan sebagainya. Antaranya Nabi sebagai keluarga yang Nabi SAW menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang melakukan kebaikan kepada keluarganya, terhadap ahli keluarga sendiri. Ahli keluarganya. Dan kata Nabi, aku sebaik-baik orang yang memberi kebaikan kepada keluarga. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikon untuk kita semua patuhi dan kita contohi. Mudah-mudahan banyak lagi pengenalan berkenaan dengan Asmaul Husna, tadabbur bersama dengan kami insya-Allah. Kembali selepas ini. Dzul Jalali wal Ikram. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yang kita ulas untuk pagi ini. Allah Taala yang Maha memiliki sifat iaitu keagungan dan juga kemuliaan. Allah, mudah-mudahan semakin bersemangat kita dalam nak berdoa ya Dzul Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan dengan penuh penghayatan. InsyaAllah, amin, amin, Allahumma ya amin. Kita nak teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan Facebook insyaAllah daripada Sal Rasid Cik Ci. Soalannya adalah, adakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Dzul Jalali wal Ikram itu apabila Allah berkehendak maka pasti akan berlaku. Ciptaannya sangat sempurna. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah. Dialah pemberi rezeki dan segala yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Adakah ciri-ciri keagungan, kebesaran dan kemuliaan sifat Allah Dzul Jalali wal Ikram itu tidak terbatas, tidak bergantung kepada yang lain, bersifat kekal, baqa, tiada tandingannya? Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan daripada soalan yang telah saya bacakan tadi, insya-Allah. Kita mohon Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan dan juga perkara yang diketengahkan oleh sahabat kita dalam Facebook. Sememangnya apa yang disebutkan itu itu semua yang disenaraikan. Allah Ta'ala tidak bergantung pada yang lain, bersifat kekal, saya sebut tadi, bersifat sedia, tiada tandingan, dan bila mana kehendak Allah Ta'ala sesuatu itu pasti akan berlaku. Dan juga ciptaan Allah Ta'ala sangat sempurna, dan Allah pemberi rezeki itu semua sekali memang menunjukkan kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut sebagai Dzul Jalali wal Ikram. Sebab itu satu hari saya nak memetik satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Satu hari dia kata, aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qa'imun yusalli. Ada seorang lelaki dia bangun, dia solat. Mungkin solat sunat lah kot kan, tak disebut solat sini, tapi Anas waktu tu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia laki-laki ni pun bangun solat. Falamma raka'a wa sajada wa tashahada, bila mana dia rakaat, dia sujud dan dia bertasyahud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Faqala fi du'aihi, dia pun baca dalam doa dia, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya bagi engkau segala kepujian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Wahdaka la syarikalak, engkau Maha Esa, tidak ada syirik bagimu. Al-Mannan, yang memberi segala rezeki. Ya badi'as samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ni kat sini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang mempunyai pemilik kepada keagungan dan kebesaran. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. Inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ujungnya dia doa, Inni
as'alukal jannah, sesungguhnya ya Allah aku mohon syurgamu ya Allah, wa a'udzubika minan nar, aku berlindung daripada azab api nerakamu ya Allah. Maka Nabi SAW bila dengar seumpama itu, apa kata Nabi? Faqala Nabi SAW di ashabi, Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, tadrunya bima da'a, kamu tahu tak apa yang dia doa tadi? Idza du'iya bihi ajaba, bila dia berdoa dengan doa tersebut Allah Ta'ala akan tunaikan. Wa idza su'ila bihi a'ta, maka bila mana dia diminta maka akan diberikan kepadanya. Jadi wallazi sebelum itu bila mana Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu mengetahui apakah ini yang didoakan tadi, apa dibaca tadi? Maka sahabat macam biasa mereka tak tahu, mereka kata Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul saja mengetahui. Maka kata Nabi, wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, laqad da'allaha bismihil azim, wa fi riwayatin al-a'zam, dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang maha besar, yang maha agung, dan sekiranya didoa seumpama itu kepada Allah akan dimustajabkan, diminta kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya ya dzal jalali wal ikram. Bahkan kalau kita perasan lepas solat, antara perkara yang kita tidak pernah tinggal ialah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu. Jadi maknanya tanpa kita sedar sebenarnya. Kita dah memang mengucapkannya, cuma kita nak lepas ni kita nak menghayati, kan? Cantik point Ustaz. Kita nak menghayati apa yang kita baca sebelum ini. Kadang-kadang kita baca lepas solat, kita sekali lalu macam tu je, kita tak menghayati pun. Allahumma antas salam wa minkas salam, kan? Kita sebut tapi kita tak hayati, kan? Hari ini insya-Allah kita faham, kita cuba hayati, nak membesarkan, nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, satu ilmu yang baru, semakin seronok kita lepas ni insya-Allah bila kita nak solat. Baik, maafkan saya, semakin seronok sebenarnya Ustaz ya, bila kita nak beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, nak sebut nama Allah Ta'ala, kita dah faham dah tu. Jadi bila nak berdoa tu insya-Allah lagi feel, lagi nikmat untuk terus berdoa pada Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya insya-Allah. Soalan Facebook daripada Laila Dila Rosa. Soalannya adalah, Asma'ul Husna Al-Muqsid, yang bermaksud Allah Ta'ala yang Maha Adil. Apakah fadilah dari nama Allah Ta'ala ini, yakni Al-Muqsid ini, jika disebut berulang-ulang ataupun sebagai zikir? Serta apakah dengan nama Allah Al-Muqsid ini juga satu bukti di mana Allah Ta'ala memberi keadilan kepada orang-orang yang teraniaya, tidak kira sama ada dia orang yang beriman ataupun tidak. Ini kerana ada segelintir orang apabila merasakan dia itu dekat dengan Allah Ta'ala, maka apapun kesalahan yang dilakukan, dia tidak akan dihukum. Sedangkan Allah itu Maha Adil. Ada juga setengah pendapat kata bila dekat dengan Allah Ta'ala, apa sekalipun kesalahan yang dibuat, dia tak akan dihukum. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat Al-Muqsid. Kita mohon pandangan Ustaz insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita di Facebook tentang Al-Muqsid. Bila persoalan berkaitan dengan Al-Muqsid, kita teruslah perbincangan kita kepada nama yang kedua pada pagi ini, iaitu Al-Muqsid, artinya Allah Ta'ala yang Maha Pemberi keadilan. Jadi soalan tadi kata kalau orang tu dekat dengan Allah Ta'ala, dia buat salah apa pun, dia akan selamat. Dia sebenarnya kalau dia orang yang takarub dengan Allah, dia tak akan buat salah lah. Kan? Kalau dia buat salah, makna dia tak dekat dengan Allah Ta'ala, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila mana Allah sebut tentang golongan muqarrabun, golongan muqarrabun ni golongan yang special, kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Jadi mereka ni tak gamak nak melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah, benda-benda dosa, benda-benda salah. Tapi orang ada rasa syok sendiri, ni cerita lain lah. Dia rasa dia dekat dengan Allah, dia duk rasa dia baik. Ni dia syok sendiri nama dia. Ada beza dia. Syok sendiri ni bagi diri dia duk seronok, duk rasa dia baik. Tapi sebenarnya kebaikannya itu adalah talbis iblis. Talbis iblis ni apa? Dia iblis duk datang, duk menyatakan seolahnya dia baik. Kan? Sehingga kan dia buat apa pun ada riak. Dia kadang-kadang orang rasa baik ni begini.
Bila dia tak ada ilmu, masalahnya dia bangun qiyamul lail tiap-tiap malam, hari-hari dia baca Quran, dalam diri dia rasa ujub. I'jabul mar'i bi nafsih, dia rasa ujub. Dia kata dalam kampung ni, dalam taman ni, rasanya tak ada orang macam aku ni. Dia main lagi tu. Kan? Jadi ikut suka dia. Lepas tu dia mengumpat ke orang. Mengumpat sana, mengumpat sini. Aku tak apa tiap malam qiyamul lail. Dia tak tahu bahawa qiyamul lail dia tu pun tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menggugurkan pahala. Jadi di mana kita kata dia nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kalau kita lihat, memang keadilan Allah Taala akan diberikan kepada sesiapa saja. Allah Al-Muqsit, Allah yang paling adil dan tidak berat sebelah. Maka dengan sebab itu Allah akan memberi pembalasan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sebagai contohnya, ada orang bertanya, persoalan lah. Orang kata Allah Ta'ala maha pemurah lagi maha penyayang. Allah sayang semua. Sebab apa Allah tak masukkan semua dalam syurga? Kan semua Allah sayang. Kan? Jadi manusia ni Allah masuk dalam syurga semua. Itu menunjukkan penyayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kita kena faham juga bahawa memang Allah Ta'ala maha pemurah, maha penyayang, tapi Allah maha adil. Bagaimana orang yang dizalimi? Sudah tentu mereka tak puas hati, aku kena zalim, orang hak zalim aku pun masuk syurga sekali juga. Tak ada apa balasan. Kalau gitu buat apa jadi baik? Baik jadi jahat. Kan? Jadi baik jahat serupa aja. Kan? Maka dengan sebab itu menunjukkan keadilan Allah. Pembalasan yang Allah sediakan di akhirat itu, maknanya di dunia dia boleh terlepas. Undang-undang dunia setakat mana sangat. Undang-undang dunia ni kadang disebut oleh sarjana barat, dia sebab umpama sarang labah-labah, senang terkoyak kan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah akan diberikan kepada semua makhluk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak ada yang terlepas daripada pemeriksaan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat ilmu yang kita dapat untuk slot ini. Kita tadabbur terlebih dahulu. Kita hadamkan, insya-Allah slot yang seterusnya menanti anda. Kembali berzikir. Assalamualaikum. Nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Dzul Jalali wal Ikram, dan juga Al-Muqsit. Antara perbincangan kita untuk pagi ini. Inilah kita orang Islam, inilah kita orang yang beriman. Apabila beramal dengan Asmaul Husna ini, menunjukkan bahawa kita ada etika yang tersendiri. Kita ada prinsip yang tersendiri. Mudah-mudahan ini menunjukkan kredibiliti kita sebagai orang Islam. Kita adalah orang yang mengamalkan apa yang telah diajarkan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya adalah Al-Muqsit, yang maha mengadili, iaitu memberikan kemenangan pada orang-orang yang teraniaya. Seperti yang kita tahu, doa orang yang teraniaya ini tiada hijab. Jika seseorang yang dianiaya sudah pun memaafkan kesalahan orang yang menganiaya dirinya, adakah orang tersebut terlepas dari hukuman di hari akhirat kelak? Dan apakah ganjaran bagi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain? Cantik soalannya. Saya pun kadang-kadang macam tertanya, Ustaz. Ada orang yang berlaku zalim kepada kita. Kita dah maafkan orang tersebut. Persoalannya di hari akhirat kelak, adakah dia tidak terlepas dari hukuman ataupun macam mana, Ustaz? Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya di Facebook tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tentang orang yang melakukan kezaliman. Dia sebenarnya kalau kita lihat, Allah Ta'ala menghendaki untuk kita melakukan keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni disebut oleh para ulama Al-Muqsit. Allah Ta'ala Al-Muqsit itu huwal adil fi hukmihi.
Allah Ta'ala bersikap adil kepada hukumannya. Dan kalau dalam konteks yang ditanya tadi tentang bagaimana orang yang melakukan kezaliman, ya, memang ada hadis Nabi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa ketika mana Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana, lalu Nabi berpesan kepada Muaz, Nabi kata, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab, atau kama qala, takutilah kamu doa orang yang dizalimi, sebab dia nak jadi qadhi, nak hukum kan, jadi jangan melakukan kezaliman. Takutilah, Nabi pesan, walaupun sahabat ni hebat sangat-sangat, tapi pesanan Nabi ni untuk semua, untuk kita. Jadi takutilah kamu kepada doa orang yang zalim, orang yang dizalimi, mazlum, da'watul mazlum. Sebab apa? Sebab tidak ada hijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna doa orang yang dizalimi ni sangat-sangat mustajab. Sebab tu kita jangan zalim orang. Kelak dia doa, kena kita. Satu. Yang keduanya, bagaimana dalam keadaan orang yang menzalimi, tapi orang dizalimi dia maafkan. Alhamdulillah. Itu satu contoh yang sangat-sangat terbaik. Dia mencontohi Rasulullah SAW. Rasulullah kena zalim macam-macam. Apa kezaliman yang Nabi tidak hadapi. Pernah satu ketika sampaikan, ketika mana dalam perang Uhud, Nabi sampai luka, patah gigi, berdarah muka. Pada ketika itu Nabi angkat tangan berdoa. Sahabat kata, kali ni kau Nabi doa hancur umat musuh, maka akan dihancurkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya Nabi doa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahu Akbar. Itu yang kata Nabi SAW. Maka dengan sebab tu kita nak kena mencontohi perkara ni, dan pahalanya, ganjarannya sangat besar. Bagaimana orang yang menzalimi? Orang yang dizalimi dah maafkan orang menzalimi? Macam mana? Adakah dia terlepas? Dia tidak akan terlepas selagi mana dia tidak bertaubat. Bertaubat kepada Allah, kita dah cerita dah sebelum ni. Dan bertaubat yang melibatkan kesalahan kepada manusia, dia kena minta maaf balik kepada manusia tersebut. Jadi kalau tidak, dia kesalahan dia tetap salah. Dia buat salah tapi dia tidak kembali ke pangkal jalan. Bagi orang yang memaafkan, alhamdulillah. InsyaAllah pahalanya besar. Kalau dia memaafkan, dia pun tak rasa dendam. Hati dia akan jadi tenang. Selagi mana tidak memaafkan, walaupun tak ada orang buat salah pada kita, hati kita sendiri tak tenang. Duk fikir kan, sebab apa dia buat kat aku macam ni, sebab apa begini. Lama-lama kita sendiri ada masalah. Maka dengan sebab itu, maafkan. Hati kita tenang. Jiwa kita akan rasa lapang. Dan kita akan mendapat ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Itulah sifat orang yang beriman, memaafkan antara satu sama lain. InsyaAllah hatinya tenang, tiada apa yang terbuku. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insyaAllah. Soalan daripada Tuan Muhammad Izzuddin. Soalannya adalah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami' yang membawa maksud Allah Ta'ala yang maha mengumpulkan atau menghimpunkan. Adakah boleh kita menafsirkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakni Al-Jami' ini, dengan Allah Ta'ala yang mengumpulkan di dalam diri seseorang hamba itu, ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati. Saya ulang. Adakah boleh kita menafsirkan nama Allah Ta'ala ini, Al-Jami', dengan Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam diri seorang hamba, ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati? Mohon pencerahan Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan tentang Al-Jami'. Jadi insyaAllah kita akan teruskan perbincangan tentang Al-Jami' yang merupakan nama yang ketiga pada pagi ini. Al-Jami' maksud dia Allah Ta'ala yang maha mengumpulkan, yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dan mengatur semua sekali. Allah yang menyusun. Dan kalau kita lihat, para ulama menceritakan, dinamakan, sebab Allah Ta'ala mengumpulkan itu juga merujuk kepada Allah mengumpulkan manusia dan semua makhluk. Itu yang pertama sekali.
Dan dinamakan hari perhimpunan kerana Allah Ta'ala lah yang akan menghimpunkan di antara orang zalim, orang yang dizalimi, orang kuat, orang yang lemah, dan orang yang tawaduk, orang yang ego besar diri, semuanya akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak untuk diberi pembalasan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menghimpunkan antara ahli taat dengan ahli maksiat. Ahli taat ni akan mendapat pahala, ahli taat ni akan mendapat sengsara. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala akan menghimpunkan semua makhluk. Semua makhluk daripada awal sampai akhir. Semua sekali akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua manusia. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu daripada Adam. Jadi manusia daripada Adam lagi semua akan dikumpulkan. Jin yang diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Bilangan mereka lebih ramai daripada manusia. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat, akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, bila kita sebut tentang Allah mengumpulkan, di situ merujuk kepada pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan semua makhluk untuk diberi pengadilan, untuk dihitung segala amalan yang mereka lakukan di atas dunia. Itu makna yang pertama. Sebelum kita nak pergi kepada jawapan itu, saya nak membawa kepada maksud dulu al-jami' itu. Makna yang kedua, Allah Ta'ala yang al-jami' mengumpulkan itu, ada para ulama menyatakan mengumpulkan kesempurnaan keseluruhannya pada Allah. Baik zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna seterusnya, Allah Ta'ala yang mengumpulkan hati-hati orang yang mencintai kerana Allah Ta'ala. Hati-hati kita ni dihimpunkan oleh Allah. Bukan senang kita nak berkasih sayang. Hari ni kalau kita tengok sedih sekali apabila orang Islam bergaduh. Orang Islam berpecah. Sedangkan bukan senang tu nak ada kasih sayang. Bila ada kasih sayang, kita kena jaga betul-betul. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ard jami'a ma alafta baina qulubihim." Kalau kamu keluarkan apa yang ada di atas bumi semua sekali, kamu tak dapat untuk menyatukan hati-hati manusia. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan, memberi kasih sayang di antara hati-hati kita. Jadi bila mana kita ada kasih sayang dengan sahabat-sahabat kita, macam Nabi menyatu padukan di antara orang Muhajirin dan Ansar, zaman Nabi kan, orang Islam bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Maka itu yang kita nak aplikasikan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga yang ditanya tadi tentang apakah Allah juga menghimpunkan manusia itu dalam konteks ada zahir, ada batin. Ya, semua itu merupakan kuasa Allah Ta'ala. Kan? Ada anggota zahir, ada anggota batin. Bahkan kalau kita tengok diri kita pun tak habis lagi sebenarnya, yang Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke? Kalau kita tengok ni hak luaran satu, yang dalaman ni. Betapa setiap arteri dalam tubuh badan kita, salur darahnya, dengan jantungnya, dengan paru-parunya, dengan macam-macam yang ada dalam tubuh badan kita, sangat unik, sangat hebat. Bagaimana Allah mengumpulkan semua sekali? Itu menunjukkan kehebatan keagungan Allah. Ya, jadi maknanya di situ, kalau kita melihat dalam sudut ini, tidak lain dan tak bukan kita menyedari kekerdilan diri kita, betapa kelemahan diri kita. Ustaz, ya? Betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Detail Allah Ta'ala mention, Allah Ta'ala sebut tentang diri kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Satu, kita kira satu pandangan yang sangat baik untuk kita muhasabah betapa kerdilnya kita di hadapan Allah. Jom kita muhasabah diri, kita berzikir seketika, kembali selepas ini.
Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru seronok kita belajar mengenai akidah pada pagi ini. Asmaul Husna. Okey, kalau kita perhatikan kita sedang mengkaji nama-nama Allah Taala Dzul Jalali wal Ikram. Seterusnya adalah Al-Muqsit dan seterusnya lagi adalah Al-Jami' dan yang terakhir yang nak kita kaji adalah Al-Ghaniyun. Allah Taala yang Maha Kaya. Seronok tadi kita dengar betapa Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Hatta dalam Al-Quran pun ada afala tashkurun, afala yatadhakkarun dan banyak lagi interaksi dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berfikir tentang keesaan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini insya-Allah. Soalan daripada Rosmahizan Abdullah. Soalannya adalah Al-Jami', Allah Ta'ala yang Maha mengumpulkan. Adakah dengan kita menyempurnakan makrifat dengan baik tingkah laku dan dengan kita berkumpul dengan orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, kita akan dihimpunkan dengan mereka di hari akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana kalau kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Kita duduk dengan orang baik yang disebut oleh para ulama, antaranya Syekh Ibrahim Khawas, disebut dawaul qalbi khamsatu asya', ubat bagi hati 5 perkara. Sebab hati ni perkara yang paling penting dalam diri kita untuk kita bagi bajai dia, bagi ubat pada dia. Kita hari ni kita memang beri perhatian sepenuhnya kepada penyakit zahir. Contohnya COVID kan. Kita bagi perhatian sepenuhnya. Ya, memang kita bagi perhatian. Tetapi bagaimana penyakit hati kita? Yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, penyakit yang paling bahaya adalah penyakit yang berada dalam hati. Orang tak nampak. Tetapi dia sangat-sangat bahaya. Jadi, kita kena polish kita punya hati kita untuk menjadi baik. Sebab itu disebut dawa'u qalbi khamsatu asya', kata Syekh Ibrahim Al-Khawas. Ubat bagi hati itu 5 perkara. Antaranya mujalasatu salihin, berdamping dengan orang saleh. Jadi maknanya kalau kita berdamping dengan orang saleh di atas dunia, insya-Allah di akhirat kita akan bersama-sama dengan orang saleh. Sebab itu Nabi SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dia bersama dengan orang yang dia sayang. Atas dunia dia sayang orang saleh, dia sayang Rasulullah SAW. Maka insya-Allah di akhirat dia juga akan dibangkitkan, akan bersama dengan Rasulullah SAW. Inilah satu kita kata idaman semua orang Islam, orang beriman kepada Allah Taala. Maka dengan sebab itu atas dunia lagi kita kumpulkan kebaikan, keimanan dalam diri kita, kita bersama dengan orang saleh, insya-Allah di akhirat juga kita akan bersama-sama dengan orang yang saleh dengan menerima nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan, amin amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama dengan orang yang saleh. Amin insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Melur Ismail. Al-Jami' yang maha mengumpul, maha pengumpul dan menghimpunkan. Soalannya adalah, adakah sifat Al-Jami' ini mengajar kita supaya menjaga pergaulan dengan baik dan tutur kata pada semua manusia, tidak kira siapa, tidak kira siapa pun mereka, dan sentiasa bersangka baik sesama mereka, kerana barang siapa yang sempurna akhlaknya dan makrifatnya dan baik tingkah lakunya, ia juga tergolong dengan sifat Al-Jami'. Mohon penjelasan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya di Facebook. Dia sememangnya kita menghayati sifat Al-Jami', Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengumpulkan, menghimpunkan. Maka kita juga perlu menghimpunkan dan mengumpulkan sesuatu yang diredai oleh Allah dalam diri kita. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata kita beradab dengan nama Al-Jami', sebab nama-nama Allah kita pun nak refleks kepada diri kita. Antara adab kita, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
dengan nama Al-Jami' ini ialah untuk kita menghimpunkan bainal adabi zahirah, menghimpunkan adab-adab yang bersifat zahir fil jawarih, dalam perbuatan kita yang luaran, wa bainal haqa'iqil batinah fil qulub, dengan hakikat batin yang di dalam jiwa kita. Mana kita himpunkan kebaikan luaran dan kebaikan dalaman, kebaikan zahir, kebaikan batin. Faman kamulat ma'rifatuhu wa hasunat siratuhu fahuwa al-jami'. Sesiapa yang makrifat dalaman batin dia sempurna, batin dia, makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan hidup dia zahirnya juga cantik elok, maka dialah al-jami', dialah menghimpunkan. Jadi di situ kata Imam Ghazali, ia merupakan adab kita dalam memahami maksud nama al-jami' bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita memastikan bahawa zahir kita, batin kita mengumpulkan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji dan jauh daripada mazmumah yang tercela. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Cantik program kita pagi ni, banyak kita nak muhasabah dan banyak perkara untuk kita renung kembali apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, macam biasalah Ustaz, apabila kita berbicara mengenai akidah ini, iaitu tajuk Asmaul Husna ini, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit berkenaan dengan keempat nama ini, cara ataupun kaedah ataupun fadilah. Adakah perlu ada setengahnya mungkin berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram ataupun Ya Latif. Tapi untuk hari ini Al-Muqsi Jami' Al-Ghaniyu, adakah perlu mungkin sebelah pagi kita nak berzikir zikrullah sebanyak 10 kali ataupun selesai saja solat dalam 7 kali? Mungkin Ustaz ada sedikit kita katakan amalan untuk kita kongsikan dengan penonton kita, insya-Allah. Baik, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala menyatakan bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah, maka fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Sebab itu memang daripada pagi lagi kita berzikir, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada kan yang dialunkan nasyid macam seumpama nasyid kan. Jadi kita begitu tenang bila kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ bila kita sebut itu dengan kalau bolehnya satu permintaan lah. Bukan sebut saja. Silakan Ustaz. Kadang-kadang sebut saja macam kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tahu apa-apa. Subhanallah dengan ujung-ujungnya. La ilallah dengan ujung-ujung. Dia tidak penghayatan terhadap ucapan yang kita sebutkan itu. Bila sebut subhanallah, masuk hati tak? Alhamdulillah, masuk hati tak? Masuk dalam hati kita. Memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kita tu di mulut ke ataupun di hati? Hati kita nak himpunkan tu, kalau kita sebut Jami' tadi, nak himpunkan. Himpunkan apa yang kita sebut di mulut kita dengan di hati kita. Kita nak menghadirkan rasa. Barulah di situ kita akan khusyuk. Barulah di situ kita akan rasa seronok, kita rasa lazat beribadat kepada Allah, lazat berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita sebut tu dalam keadaan kita mengenali Allah. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara sesiapa yang memperolehnya, dia akan dapat halawatal iman, kemanisan iman. Apa dia? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Macam mana aku nak cinta pada Allah kalau dia tak kenal Allah? Sebab itu, melalui Asma'ullah Al-Husna ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dan daripada situ barulah kita mengaplikasikan dalam diri kita untuk kita buat sesuatu semata-mata mendapat redha Allah. Dan kita, orang kata asyik, asyik ni, hari ni orang asyik dengan dunia, nak asyik dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Barulah di situ kita akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan
cantik penerangan Ustaz tadi. Sedikit sentuhanlah untuk semua, termasuklah diri saya, moderator, untuk pagi ini. Adakah apabila kita berzikir ni hanya sekadar sebutan di mulut semata-mata? Adakah makna itu meresap ke dalam hati kita ataupun tidak? Itu adalah satu renungan untuk kita semua pagi ini. Jangan lupa. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan nama Allah Ta'ala yang berikutnya. Ustaz boleh memberi sedikit mukadimah berkaitan dengan Al-Ghani, Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan ataupun kita nak menyambung nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang keempat pada pagi ini, iaitu Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Maknanya Allah Maha Kaya dan Allah tidak perlu kepada sesiapa. Kita manusia kaya juga, tapi kaya manusia terbatas. Kaya dia perlu kepada orang yang mengkayakan dia tak mai kaya sendiri, tidak. Ada kayanya tapi terbatas, kan kena ada beza tu. Ya. Jadi kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Muhammad ayat 38, wallahul ghani wa antumul fuqara. Dialah Allah Ta'ala yang Maha Kaya, tetapi kamu semua fuqara. Maknanya manusia ini faqir, makhluk ini faqir. Sebab apa? Sebab makhluk berhajat kepada Allah. Kita tak boleh hidup tanpa keperluan. Contoh, boleh tak kita duduk seorang-seorang? Nak makan nasi tak boleh ke hidup seorang-seorang? Kan? Nak makan nasi kan? Nak beras. Kena ada orang tanam. Takkan kita semua nak buat. Kita nak tanam padi, kita nak tuai padi, kita nak masak, semua daripada A to Z. Kita ada kilang, semua. Kan? Kita ni berhajat kepada yang lain. Sebab tu kita hidup dalam keadaan berjamaah, hidup dalam keadaan masyarakat, saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Maka dengan sebab itu wa rabbukal ghani dzur rahmah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya pula, Allah mempunyai rahmat. Manusia ni kadang-kadang dia kaya, rahmat tu kurang. Kadang-kadang lah, tak semua kan. Allah Ta'ala Maha Agung, iaitu Allah Ta'ala mempunyai rahmat. Dan kadang-kadang manusia pula, dia ada rahmat tapi dia faqir. Kan? Dia faqir. Dan ada pula yang kaya tetapi dia tidak dapat kita kata menumpahkan rahmatnya kepada semua orang. Berbeza dengan kekayaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis menyatakan Allahumma antallah, la ilaha illa anta, ya Allah, sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Antal ghani wa nahnul fuqara, sesungguhnya engkaulah yang Maha Kaya, kami ni fuqara, faqir. Dan anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Berikanlah kepada kami rahmat, berbentuk hujan rahmat dan sebagainya, yang dapat memberikan kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Amin amin Allahumma ya amin. Kita mohon kepada Allah Taala agar yang tengok siaran langsung Tanyalah Ustaz pada hari ini, Allah Taala kurniakan rahmat, rezeki yang melimpah ruah, dan sama-sama kita tadabbur lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu indah. Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita berehat seketika, murajaah, jom berzikir kembali selepas ini. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana masih lagi berjaya bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Allah Allah, cantik kita punya perbincangan pada pagi ini. Asmaul Husna, Allah Ta'ala yang bersifat Dzul Jalali wal Ikram. Nama Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsid, Al-Jami' dan juga Al-Ghaniyu.
Alhamdulillah, kita telah pun berjaya hurai, kita telah pun berjaya tadabbur keempat-empat nama ini. Jadi jom bersama dengan kami semua kita kaji lagi soalan demi soalan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat semua insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook insya-Allah. Soalan kali ini daripada Mak Eton. Soalannya adalah Al-Ghani, Allah Ta'ala yang Maha Kaya serta serba lengkap, iaitu tidak berkehendak apa jua dari yang selain zatnya sendiri. Tetapi yang selainnya Allah Ta'ala itu amat mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Soalannya Ustaz, kenapa kita dituntut untuk melakukan solat, berzikir dan selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri suka apabila dipuji. Bukankah sifat suka dipuji ini adalah sifat manusia? Sedangkan Allah Ta'ala itu serba lengkap semuanya. Mohon pencerahan insya-Allah daripada Mak Eton, Semerah Padi, Pokok Mangga, Melaka. Terima kasih Mak Eton. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya soalan, iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ghani, Allah Ta'ala Maha Kaya. Dan di situ Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Lalu persoalannya, kenapa kita dituntut solat, zikir dan sebagainya? Sebab apa? Jawapannya mudah. Sebab kita hamba. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, memperhambakan diri kepada Allah. Dan ibadah itu bagaimana? Ibadah itu ditetapkan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah sebut, wa aqimis salah, dirikan solat. Sebagai hamba, kita kena patuh, kita kena tunduk kepada Tuhan yang maha agung, yang maha hebat. Hari ni kalau kita dalam konteks dunia ni pun, kita bukan hamba pun, kita bekerja je pun kan. Kita bekerja tu pun kalau majikan kita suruh, nak buat ke tak buat? Memang kita akan buat kan. Tambah-tambah dia kata tak buat potong gaji. Lagilah kita akan buat. Bersungguh-sungguh pula tu. Maka dengan sebab itu kita pula sifat kita sebagai hamba. Bila sifat hamba ni yang memang kita berhajat kepada Allah 100%. Allah tak berhajat pada siapa? Kita yang berhajat pada Allah. Jadi bila Allah memerintahkan kepada kita untuk kita tunduk dan patuh pada Allah, maka di situ menjadi kewajipan pada kita untuk melaksanakannya. Baik solat, baik puasa. Ni bulan Muharram kita ni. Memang sunat untuk kita berpuasa pada bulan Muharram, termasuk dalam bulan-bulan haram. Dan juga untuk kita berzikir, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan manusia suka dipuji. Ya, manusia suka dipuji. Tapi manusia, kalau kita puji dan dipuji pun sebenarnya bukan betul sangat pun. Sebab manusia bukan sempurna. Manusia bersifat dengan sifat, kita kata, sifat kekurangan. Sebab tu yang betul-betul wajib dipuji ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi maknanya yang betul-betul layak dipuji ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh puji, tapi tengok keadaan. Orang hak dipuji tu makan puji ke tak? Kalau makan puji jangan, sekali habis dia punya rasa diri dia hebat, lagi dia riak ke orang, habis hancur amalan dan sebagainya. Tetapi kalau dia tak makan puji tak apalah, ada sebab kita ada keterbatasan kita. Keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada batas. Keagungan Allah, kehebatan Allah, kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kadang Allah uji kepada kita. Atas dunia ni tempat ujian. Kadang Allah uji kepada kita, ada diuji dengan kekayaan. Kan? Kekayaan yang kita sebut kekayaan manusia ni kekayaan nisbi. Kekayaan yang masih lagi bergantung pada yang lain. Kadang Allah uji dengan kefakiran. Kan? Ada orang Allah uji dengan dia kecantikan, kehandsoman macam Da'i Nizal ni. Kan? Allah Ta'ala uji. Jadi kadang-kadang Allah uji dengan rupa yang tak baik. Semua ujian-ujian Allah Ta'ala itu Allah nak tengok diguna bagaimana ujian tersebut. Itu. Ujian untuk saya pagi ni, Ustaz. Kalau kekayaan contohnya, kesihatan, adakah kesihatan, ujian kesihatan yang Allah bagi itu, kekayaan yang Allah bagi itu, kamu guna untuk infak fi sabilillah. Kamu guna untuk melakukan perkara-perkara yang baik.
Ataupun kamu guna kesihatan kamu untuk perkara maksiat, untuk perkara dosa. Ataupun kamu guna kesihatan kamu, kekayaan kamu tu untuk tolong orang lain. Terutama di musim pandemik COVID-19 ni, ramai sangat yang memerlukan. Kita bagi kan. Itu semuanya. Ini semua merupakan ujian. Sebab tu baik kita jangan melihat kehebatan. Kalau kita kaya, kita hebat, kita cantik, kita hebat. Jangan lihat dari seluruh itu. Semua itu ujian sebenarnya. Miskin pun ujian, kaya pun ujian, cantik pun ujian, buruk pun ujian. Semua ujian. Sebenarnya tak terlepas, Ustaz, ya? Semua itu adalah ujian di atas dunia ni yang perlu kita gunakan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan hubungan kita dengan Allah dan memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita nak raikan, Ustaz, kita ada pemanggil sulung, pemanggil utama kita pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Umar bin Abdul Majid dari Melda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar sihat? Soalan saya begini Doktor dan Dai ya. Ni Doktor tadi ada menyebut ya, yang Ar-Rani ni, iaitu Maha Kaya, sifat nama Allah. Betul. Yang Maha Kaya. Doktor juga ada sebut Allah Maha Kaya. Manusia pun ada yang kaya, tapi kekayaan manusia terbatas. Sebab kata Doktor tadi. Jadi soalan saya begini Doktor. Bila seseorang itu diuji dengan kekayaan, ini yang paling sukar untuk dia lepas daripada ujian ni. Sebab kata Doktor tadi semua ujian dalam dunia ini. Jadi soalan saya, bila dia dah kaya, dia mendakwa, dia berusaha sedaya upaya dia dengan titik peluh, dengan kudrat dia. Jadi apabila kekayaan itu, dia kata itu dia patutlah dia kaya kerana dia berusaha lebih daripada orang lain. Jadi dia tersilaplah sikit kerana buat kata Doktor tadi, bila kekayaan manusia, kita memerlukan yang lain. Yang memberi itu dia terlupa. Allah tu lagi Maha Kaya pada dia. Sedangkan kita tak ada apa pun. Kita hanya nyawa kita pun kita pinjam je sekejap je. Lepas tu kita kena pulang balik. Dia ambil balik. Jadi soalan saya, apakah sikap yang begini, sikap yang kata mendakwa dia ni berusaha ni, hasil usaha titik peluh dia ini, yang boleh merosakkan akidah kita, Doktor? Kerana ada kebanyakannya orang yang kaya ni, dia sombong, Doktor. Bukannya macam Doktor, mungkinlah Doktor tak sombong walaupun dah berjaya dalam kehidupan kan. Jadi mereka ada segelintir manusia ni, dia bersikap sombong. Dan apakah sikap begini boleh merosakkan akidah kita ni, Doktor? Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada pemanggil kita, Encik Omar. Baik, berkenaan dengan perihal Al-Ghani, orang yang memiliki kekayaan orang yang kaya. Adakah dengan sifat sedemikian merosakkan akidah kita, Ustaz? Silakan. Baik, sifat kaya ni memang satu kehendak ataupun keinginan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Antara perkara yang manusia sangat cintai adalah harta, kekayaan. Allah sebut, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kamu ni suka kepada harta dengan kesukaan yang melampau-lampau. Maka dengan sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan peraturan. Allah bagi peringatan pada kita, jangan melampaui batas. Suka harta ni, kalau boleh harta itu digunakan untuk aset kepada kita di hari akhirat. Itu tujuan dia. Bukan untuk bersifat sombong dan takabur. Sebagai yang disebut oleh Cik Omar tadi, pemanggil kita. Jadi, kalau dia dengan harta itu dia bersifat sombong, maknanya dia sudah mewarisi sifat iblis. Yang sombong, yang takabur ni sebenarnya sifat iblis. Jadi orang yang bertakabur dan sombong, dia mewarisi sifat iblis. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi maknanya kalau macam tu, sudah tentu dia akan sampai ataupun mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Sebab tu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat itu sebenarnya berkaitan dengan infak fi sabilillah. Orang yang tidak infak, orang yang terpedaya dengan kekayaan semata-mata sampai tak digunakan di jalan Allah Ta'ala, orang itu mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sebab itu Allah sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan
diri kamu dalam kebinasaan. Jadi harta semua ni, kalau rasa sombong apa semua, sebenarnya cuba renung balik. Semua kita akan tinggalkan. Bila mati, tak ada orang bawa harta. Ada orang bawa harta masuk dalam kubur. Tak ada. Kan? Jadi maknanya di situ sia-sialah perbuatan tersebut dan sangat-sangat rugi apabila melakukan sedemikian. Dan ada libat akidah? Ada. Sampai satu tahap macam Qarun. Qarun ni, dia rasa ni hak aku. Aku usaha sendiri. Sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tolak Nabi Musa. Dia tolak Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia rasa diri dia sangat-sangat hebat dah. Akhirnya dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, seseorang itu boleh jadi kufur. Dan akhirnya Qarun, Allah Ta'ala hancurkan dia dengan ditenggelamkan dalam ke dalam bumi. Yang hari ini ada satu tasik, dia panggil tasik Qarun di Fayyum, Mesir. Dikatakan wallahu a'lam lah, dikatakan di situlah tenggelamnya Qarun dengan harta dia yang sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada harta kita. Sampai hari ini kalau orang harta banyak dipanggil harta karun. Sebab karun. Banyaknya harta. Cari harta karun di Malaysia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok tu ada di Mesir dan sebagainya. Kat mana konflik nak cari tu? Ala kulli hal, sedikit selingan. Jom kita tadabbur, jom kita mengkaji, kita renungkan dulu berkenaan dengan soalan yang baru sahaja kita merajaah tadi. Rehat seketika, berzikir kembali selepas ini. Penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Allah Ta'ala bersifat, maafkan saya, Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Ghani. Satu muhasabah yang sangat baik kepada diri kita semua. Apabila kita diuji, dilanda, diberi akan sifat kekayaan sebenarnya. Kekayaan daripada sudut harta. Sebenarnya kaya kita ini juga adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta pada hakikatnya yang kaya anda juga, kita juga adalah orang yang miskin kerana kita masih lagi berharap, kita masih lagi memerlukan kepada orang lain. Namun kekayaan yang sebenar itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita renungkan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada Puan Jura Azlin Sufyan. Soalannya adalah, Al-Ghani bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kaya, mencukupi dirinya sendiri, tidak memerlukan yang lain. Soalan saya, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Ghani dan apakah kesan beriman sifat tersebut dalam kehidupan kita? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah doa tertentu yang boleh kita amalkan untuk sentiasa merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita semua? InsyaAllah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya, iaitu bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Ghani Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Maha Kaya. Dan sememangnya Allah Maha Kaya dan kekayaan Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Lalu kita nak meneladani sifat Al-Ghani ini, hendaklah kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita memiliki satu perkara yang sangat penting dalam jiwa kita, iaitu iman kepada Allah dan juga berkasih sayang. Dan kekayaan yang kita miliki sebenarnya, yang paling penting adalah ghinan nafs, kaya jiwa. Itu penting. Sebab bila kaya jiwa kita, kita dapat menggunakan kekayaan zahiri ni, kekayaan duniawi kita ke arah yang diredai oleh Allah. Kita akan gunakan harta kita yang di atas dunia menjadi kekal. Kekal bagaimana? Kekal di akhirat dalam bentuk pahala yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kena faham bahawa sekaya-kaya manusia kalau dalam bentuk harta di atas dunia ini, yang kita sebut tadi, dia tetap berhajat antara satu sama lain.
sekaya-kaya manusia atas dunia ni, dia tidak akan memiliki semua benda. Mana dia memiliki semua benda? Dia ada satu benda, ada banyak lagi benda lain yang dia tak ada. Dan sekaya-kaya mana pun manusia itu di atas dunia ni, harta itu yang dia punyai tidak akan kekal. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita memahami bahawa kekayaan yang sebenar itu milik Allah Ta'ala. Maka kita bertawaduk pada kekayaan dan kita rasa cukup dengan kekurangan. Kalau kita dapat nikmat lebih, kita tawaduk. Kalau kita dapat kekurangan atau diuji, maka kita kena rasa qanaah, kita kena rasa cukup. Dan antara yang ditanya tadi juga tentang doa untuk kita sentiasa rasa cukup. Doa berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi mengajar kita bagi satu doa yang nak bagi kita rasa cukup, kan? Dan juga doa ini juga disebut juga oleh sebagian ulama tentang bagaimana ia juga dapat melangsaikan hutang-hutang dan sebagainya daripada membelenggu diri kita, iaitu Allahumma kfini bihalalik an haramik, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa fadlik amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan daripada terjebak yang haram. Jadi kita dapat niat cukup ni, kita minta Allah mencukupkan kepada kita ni bihalalik, dengan sesuatu yang halal, jangan terjebak dengan yang haram. Dan juga wa bifadlik amman siwak, dan dengan kurniaanmu ya Allah, kita bergantung kepada Allah, kurniaan Allah, dan kita tak bergantung kepada sesiapa pun dalam memberi kurniaan melainkan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita amalkan doa ini dalam kehidupan kita, maka insya-Allah akan banyaklah kebaikan-kebaikan, rezeki pun akan bertambah insya-Allah. Yang pentingnya rezeki, amin. Jiwa kita pun dapat, kehidupan kita seterusnya akan mendapat kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah hati yang tenang itu pun sebahagian daripada rezeki kita, Ustaz, ya. Mudah-mudahan insya-Allah, amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Puan Mazni Hasan, soalan Facebook insya-Allah. Asmaul Husna yang ke-88, iaitu Allah Al-Ghaniyyu, Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Boleh Ustaz huraikan tentang satu hadis yang menyatakan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala ini tidak akan bertambah dengan ketaatan para hamba-hambanya, meskipun semua berkumpul menjadi orang bertakwa, dan kekuasaan Allah Ta'ala tidak akan berkurang dengan kedurhakaan para hambanya, meskipun mereka semua baik, sama ada jin ataupun manusia bersatu untuk derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat soalannya. Mohon penjelasan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook ini, iaitu tentang Allah Taala kaya anil alamin, iaitu Allah tak berhajat kepada sesiapa. Allah tak berhajat kepada ketaatan pada makhluk. Allah perintah untuk kita taat, tapi Allah tak berhajat. Maknanya kalaulah manusia itu taat menambahkan kekayaan Allah, tidak. Tak menambah sikit pun. Orang yang buat maksiat akan mengurangkan kehebatan Allah, tidak. Tak mengurangkan sedikit pun. Maka dengan sebab itu, kekurangan itu kembali pada diri kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesiapa yang bersyukur, kesyukuran itu kembali pada diri dia. Tetapi sesiapa yang kufur, tak ada memberi kesan pada Allah. Allah Ta'ala maha kaya. Memang ada satu hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni maknanya Rasulullah SAW bersabda dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis Qudsi, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin. Kalaulah orang yang terdahulu daripada kamu dan orang kemudian daripada kamu, tak kira manusia ke jin ke, mereka itu berada dalam keadaan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada fi mulki syai'a, tak menambahkan sedikit pun dalam keagunganku, kata Allah Taala. Dan begitu juga kalaulah mereka itu berada di atas yang paling teruk, hati yang paling teruk, yang kita kata maksiat kepada Allah Ta'ala, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Maknanya tidak mengurangkan
sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah taala. Sebab apa? Sebab Allah tak terkesan pun sama ada dengan ketaatan manusia ataupun kemaksiatan hamba-Nya. Allah tak terkesan pun. Orang buat maksiat tak beri kesan pada Allah, orang buat taat tak beri kesan pada Allah. Kesan tu balik kepada siapa? Kesan balik kepada diri kita sendiri. Kalau kita buat taat, kesyukuran itu, kita akan dapat kebaikan di akhirat kelak. Kalau kita buat maksiat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita kembali. Itulah Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Cantik penerangan Al-Fadhil Ustaz sebenarnya berkenaan. Jadi hakikat yang perlu kita fahami adalah diri kita sendiri sebenarnya yang memerlukan berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ustaz, berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Asma'ul Husna, berkenaan dengan 4 nama Allah Ta'ala ini. Kita nak ada satu misi yang jelas sebenarnya. Jadi, kita nak mula tambah baik kualiti diri kita untuk beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Hasil kita murajaah nama-nama Allah Ta'ala ini. Jadi, kita nak ada misi yang clear, yang jelas. Dari mana Ustaz kita nak mulakan dulu? Sebagai contoh, macam saya nak meneladani nama Allah Ta'ala Al-Jami' ataupun Al-Ghaniyu. Dari mana saya nak mulakan untuk melakukan amal kebaikan ni Ustaz? Adakah saya kena mula muhasabah dengan diri saya dulu? Ataupun perlu saya bersama-sama dengan ahli keluarga, kita sama-sama tadabbur nama Allah Ta'ala dulu? Ataupun mungkin ada setengah tu boleh kata kita baca Al-Quran, kita tadabbur ayat demi ayat. Macam mana Ustaz? Dari mana kita nak mula? Silakan. Baik, dalam konteks mengenal nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita kena kenal, kita kena tahu. Sebab tu disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sebut tentang nama-nama Allah Taala, kita kena tahu apa maksud dia. Sebab setiap nama itu menunjukkan kepada keagungan Allah, menunjukkan kepada sifat Allah Taala yang sempurna. Allah Ta'ala Al-Jami', Allah menghimpunkan sebagai contohnya. Kita tahu kita akan dihimpunkan di akhirat esok. Itu yang terutamanya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Semua manusia, semua makhluk. Bayangkan daripada Nabi Adam AS sampai kepada hari kiamat, ramai mana manusia ni? Kita pun tak tahu. Semua dihimpun di padang mahsyar. Maka di situ, kita tahu nama Allah Ta'ala itu, kita tahu sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu sebagai contohnya lah. Allah Maha Kaya, contohnya. Kita takkan sombong dengan ujian yang Allah bagi pada kita, sedikit kekayaan yang kita ada ni. Jangan sombong. Sebab apa? Kekayaan kita bersifat sementara, bukan kekal pun. Tu pun kita dapat daripada orang, bukan kita sendiri yang create benda tu. Ada orang kaya tu sendiri dia buat? Tak ada. Semua dia dapat daripada orang. Kadang-kadang ada dapat harta terpijak, pada harta pusaka. 7 keturunan makan tak habis. Contohnya. Itu maknanya kita berhajat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lihat lagi, Allah Ta'ala Ya Dzal Jalali wal Ikram, mempunyai keagungan, kemuliaan. Jadi di situ kita, bila kita memahami semua perkara ini, Allah Maha Adil dalam memberi hukuman. Jadi di situ kita menghayati nama-nama ini dan kita akan merasai kebesaran dan keagungan Allah. Yang keduanya, balik pada diri kita lah. Setelah kita kenal Allah, apa tujuan, apa perjalanan hidup kita ni? Perjalanan hidup kita mestilah kita melakukan sesuatu yang dapat redha Allah Ta'ala. Sesungguhnya, sahabat-sahabat sekalian, di atas dunia ni kita nak cari redha Allah, bukan nak cari redha manusia, bukan nak cari redha makhluk. Kan? Redha Allah Ta'ala lah yang kita harapkan. Maka kita berusaha untuk mendapat redha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah redha dan juga syurga insya-Allah. Ustaz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk tutup tirai majlis ilmu kita dengan doa yang ringkas. Insya-Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton setia, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, jangan lupa esok pagi insya-Allah anda akan bersama dengan Da'i Anas, moderator kami, dan juga panel undangan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Kita akan berbicara mengenai topik akhlak, guru berakhlak, murid beradab. Terima kasih Ustaz dan semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.